Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Ustazah harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, ingat jaga diri, jaga SOP. Okey, hari ini kita akan meneruskan mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 1 dalam tajuk Makanan yang Halal Lagi Baik. Okey, bahagian Al-Quran. Okey, jom belajar bersama Ustazah. Okey, cuba murid-murid perhatikan gambar yang telah Ustazah paparkan ini. Okey, apakah yang murid-murid faham ataupun apakah yang dapat murid-murid simpulkan berdasarkan gambar-gambar tersebut? Okey, Ustazah tak nak bagi jawapannya sekarang. Nanti kita akan meneroka apakah dia tajuk yang akan kita kupas pada hari ini. Okey? Okey. Kita lihat dahulu standard pembelajaran yang kita akan capai dalam tajuk ini. Okey, iaitu membaca ayat 168 surah Al-Baqarah dengan betul dan bertajwid, menyatakan terjemahan ayat, menjelaskan tuntutan pengambilan makanan yang halal lagi baik, menjelaskan maksud makanan yang halal dan juga makanan yang haram, dan juga menerangkan akibat memakan makanan yang haram kepada rohani dan juga jasmani. Okey, seterusnya menghuraikan perbezaan ciri-ciri makanan yang halal dan juga makanan yang haram, ya, menghuraikan pengajaran ayat 168 surah Al-Baqarah dan mengaitkan dengan kehidupan, memastikan makanan daripada sumber yang baik dan juga beradab dan beristiqamah. Baiklah murid-murid, mari kita lihat ayat bacaan surah Al-Baqarah ayat 168. Okey, mari baca bersama-sama dengan Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Okey, maksudnya ya ayuhan nas, ya, wahai manusia, ya, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Okey, makanlah daripada apa-apa yang berada di bumi yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Ya, innahu lakum aduwwum mubin. Ya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Jadi, ya, murid-murid, berdasarkan maksud ayat tadi, jelaslah kepada kita bahawa Allah memerintahkan kepada kita supaya memakan makanan yang halal lagi baik. Ya. Jadi, sekiranya kita memilih, ya, makanan yang haram, bermakna kita telah mengikut jejak langkah syaitan. Ya, sebagaimana yang kita tahu bahawa syaitan sentiasa berusaha untuk menyesatkan manusia. Okey, jadi murid-murid, ya, berdasarkan ayat ini jelaslah kepada kita bahawa, ya, kita sebagai umat Islam mestilah memilih makanan yang baik. Ya, kita hendaklah memastikan, ya, makanan yang kita pilih itu adalah daripada sumber yang halal. Apakah maksud makanan yang halal dan juga haram? Okey? Makanan yang halal ialah makanan yang dibenarkan oleh syarak. Okey? Manakala makanan yang haram pula ialah makanan yang telah yang diharamkan, yang jelas, ya, diharamkan oleh syarak.
Okey, perkara ini banyak dijelaskan dalam Al-Quran, ciri-ciri makanan yang halal dan juga makanan yang haram. Okey, kenapa kita mesti memakan makanan yang halal? Ya, dan juga keharusan memakan sesuatu bergantung kepada aspek ya yang halal, ya. Okey. Jadi kita mestilah memastikan ya ramuan makanan daripada sumber yang halal, ya, memastikan cara memproses menyediakan makanan tersebut adalah dengan cara yang halal, ya, dan juga kita mestilah memastikan cara mendapatkan makanan tersebut, ya. Contohnya, ya, makanan tersebut contohnya ayam itu adalah halal, ya. Asalnya ya adalah halal, tapi sekiranya tidak disembelih dengan baik, maka ayam itu menjadi haram, ya, untuk dimakan. Okey, begitu juga dengan punca ataupun sumber makanan itu diperolehi. Ya, bagaimanakah wang, ya, untuk membeli makanan tersebut, ya. Contohnya wang itu adalah daripada wang hasil curi. Okey, jadi makanan yang halal itu akan menjadi darah daging yang haram juga. Okey, ciri-ciri makanan yang halal, ya. Yang pertama mestilah bersih. Okey, bersih, ya, daripada segala kekotoran dan juga sesuatu yang boleh memudaratkan kesihatan. Okey, kemudian yang kedua berkhasiat, ya. Banyak yang kita ketahui bahawa makanan-makanan yang berkhasiat, ya, yang memberi tenaga kepada tubuh kita seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ya. Okey, kemudian mengikut keperluan, ya. Jadi kita makan kena mengikut keperluan, ya. Bukannya mengikut nafsu dan juga bukannya mengikut kehendak, ya. Maknanya apa yang diperlukan oleh badan kita. Okey, seterusnya mesti memakan makanan yang seimbang. Okey, boleh dilihat di situ ialah piramid makanan. Okey, makanan yang seimbang. Okey, umum semua tahu, ya, murid-murid semua tahu, ya, piramid makanan, ya. Jadi kita ini juga adalah salah satu daripada ciri-ciri makanan yang halal. Okey, akibat mengambil makanan yang haram. Okey, doanya tidak akan dimakbulkan oleh Allah. Ya, na'udzubillahi min zalik. Ya, murid-murid, kita mengharapkan doa kita dimakbulkan, tetapi sekiranya kita memakan makanan yang haram, okey, doa kita tidak akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya ialah jiwa sentiasa berada dalam keadaan gelisah. Ya, terutamanya kita memakan makanan yang haram seperti arak, ya. Dia akan menghilangkan kewarasan akal fikiran. Ya, makin kita minum, ya, makin akan mendatangkan rasa resah dan juga rasa gelisah. Okey, kemudian akan mendapat penyakit fizikal dan juga mental. Ya, makanan yang haram dan juga yang mengandungi mengandungi bahan yang tidak berkhasiat akan memberi mudarat kepada badan kita. Okey, dan yang paling kita takut ialah hati akan menjadi keras, ya. Na'udzubillahi min zalik, ya. Kalau kita biasa dengan makanan-makanan yang haram, ya, lama-lama hati kita akan menjadi keras dan juga bertambah keras, ya. Okey. Apakah dia ciri makanan yang halal, ya? Okey, ciri makanan yang halal boleh dijelaskan di situ ialah, ya, bahan yang digunakan ialah bahan yang halal dimakan, ya. Kemudian yang kedua ialah proses, ya. Proses maksudnya disembelih mengikut hukum syarak, ya. Kemudian kandungan, ya, kandungan dia mestilah bebas daripada najis dan kotoran. Okey, kemudian kebersihan, ya, disimpan di tempat yang bersih. Okey, kesihatan, ya, bebas daripada racun dan perkara yang menjejaskan kesihatan, dan sumber, ya, iaitu sumber yang diperolehi dengan cara yang baik, ya. Jadi mari kita perhatikan, ya, adakah ciri-ciri makanan yang kita makan pada hari ini adalah terdapat ciri-ciri yang telah dinyatakan tadi, ya, iaitu dari segi bahan,
proses, kandungan, kebersihan, kesihatan dan juga sumber. Okey. Seterusnya ciri makanan yang haram. Okey, ciri makanan yang haram. Okey, contohnya ialah bahan itu ialah daripada bahan yang haram dimakan, yang telah jelas dalam Al-Quran, contohnya arak dan juga khinzir, telah jelas bahawa itu adalah makanan dan juga minuman yang haram. Kemudian yang kedua ialah proses, proses tidak disembelih mengikut hukum syarak. Okey, kemudian yang ketiga ialah kandungan, kandungannya bercampur dengan najis dan juga kotoran. Okey, kemudian contohnya dalam pembuatan burger, jadi ada di negara-negara barat, di mana seekor lembu itu dimasukkan dalam mesin penghancur, di mana kita ketahui bahawa bila dia bercampur, bila seekor lembu itu tidak disembelih dengan baik dan tidak diurus dengan baik, segala najis-najis akan bercampur menjadi sekeping burger. Cuba pelajar-pelajar fikirkan tentang perkara ini. Kemudian yang keempat ialah dari segi kebersihan. Disimpan di tempat yang bernajis, Kemudian dari segi kesihatan, makanan yang haram ini mengandungi racun dan perkara yang boleh menjejaskan kesihatan. Dan sumber makanan yang haram diperoleh daripada dengan cara yang haram, seperti dengan duit mencuri, seperti duit hasil daripada judi ataupun duit hasil daripada rasuah. Kadang-kadang perkara yang keenam ini jarang kita perhatikan dan juga jarang kita amati betul-betul. Jadi murid-murid, kita haruslah menjauhi keenam ciri-ciri makanan yang haram. Maknanya dia bukan haram dari segi sifatnya itu, tapi banyak lagi perkara-perkara yang penting yang menjadikan makanan itu jatuh kepada haram. Okey, murid-murid, seterusnya kita lihat kepada pengajaran ayat, berdasarkan ayat surah Al-Baqarah ayat 168 dapat kita simpulkan bahawa kita wajib mengambil makanan yang halal untuk menjamin kesihatan jasmani dan juga kecerdasan minda serta kejernihan hati. Jadi sekiranya kita hendak hati kita bersih, sekiranya kita hendak minda kita cergas, maka kita haruslah mengambil makanan yang halal. Kemudian umat Islam perlu menjadi usahawan dalam bidang makanan supaya kehalalan dan juga kualiti makanan terjamin. Jadi kita sebagai orang Islam haruslah mempelajari dan juga menceburi bidang pemprosesan makanan, dari segi bagaimana penghasilan makanan tersebut, bagaimana ianya dipatenkan, bagaimana ianya dibungkuskan dan juga bagaimana ia dibersihkan, seterusnya bagaimana ia diedar. Jadi menjadi satu kewajipan, satu fardu kifayah kepada kita untuk mempelajari bidang pemprosesan makanan. Janganlah kita melepaskan bidang ini kepada orang yang bukan Islam, kerana orang yang bukan Islam, mereka tidak memahami bagaimana ciri-ciri makanan yang halal lagi baik ini. Dan umat Islam juga hendaklah prihatin terhadap aspek pengeluaran makanan yang menepati syarak, agar tidak terjebak dengan perkara-perkara yang syubhah. Amat menyedihkan murid-murid bila terdapat di kalangan kita, umat Islam, yang tidak mengendahkan sumber makanan ataupun makanan yang kita makan. Jadi kita kena pastikan setiap makanan yang kita makan adalah dari sumber yang halal, kerana makanan ini akan menjadi darah daging kita. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa api neraka itu akan menyambar daging yang tumbuh daripada hasil makanan yang haram. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, pelajar,
Ya, janganlah ya kita janganlah kita sambil lewa dalam pemilihan makanan yang halal lagi baik. Okey, murid-murid, sekian dahulu untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ustazah harap ya segala apa yang telah kita bincangkan tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Jangan lupa ya, pilihlah makanan yang halal dan juga makanan yang baik untuk kesihatan tubuh badan kita. Okey, al-aqlu salim fil jismi salim. Ya, akal yang cerdas adalah daripada tubuh badan yang sihat. Okey, Ustazah sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ustazah. Sekian, terima kasih.